nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. Kaumusi, tuan iman, seluruh ahli yang bersama masjid serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia hari ini dapat lagi kita bersama-sama dalam mengimarahkan rumah Allah, di samping kita dapat bertazkirah sama-sama untuk terus menjadi orang-orang yang istiqamah dengan Islam. Jadi hari ini dah pun 3 Januari 2022. Ini bertambah lagi lah usia kita, dan mudah-mudahan bertambah juga amalan baik kita untuk bekalan di alam lepas kita mati nanti, insya-Allah. 30 dah ni, 31 lah. 1 Jamadil Akhir. Kita masih lagi dalam bincang daripada kitab Bahtera Penyelamat. Mana kita nak selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta doa kepada Allah, kita nak jadi orang yang Allah bagi kita hasanah, kebaikan di dunia dan juga di alam akhirat nanti, bebas daripada azab neraka dan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi mudah-mudahan daripada kitab yang kita bincang ini, dan kita tuan-tuan sentiasa ada majlis-majlis ilmu yang sabang hari, sabang malam, macam-macam kitab ada. Yang penting kita dapat memahami dan kita dapat beramal dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan itulah tujuan kita Allah hantar ke muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata dia hantar kita ni, manusia ni, ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah, pemimpin. Di samping kita ni hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya Allah jadikan kita ni dan juga malaikat, bukan malaikat, apa nama, jin. Tak bukanlah sebagai hamba dia. Jadi marilah malam ni sambung nombor 8, ibadat melontar. Dalam wajib haji itu ada arahan melontar. Haji ni adalah sebahagian daripada rukun Islam yang sangat dititik beratkan untuk kita dapat sempurnakan, di mana banyak di sebalik itu ibrah, konsepnya, pengajarannya untuk kita yakini, kita belajar dan kita amalkan sebagai persiapan menghadapi hari-hari yang penuh dengan kegawatan. Hidup ni pun dah gawat, mati lagi gawat. Maknanya kegawatan sana tak sama dengan gawat di dunia. Hari ni banjir di Pahang, banjir di Selangor, banjir di dunia ni, ada banjir lah. Yang hilang-hilang jumpa, yang hilang-hilang mati, itu je lah. Sana tak mati-mati, sakit berterusan atau nikmat berterusan, dua je. Jadi maknanya sana lagi gawat. Kalau kita ada persiapan, ada persediaan dan Allah redha, kita hilanglah kegawatan. Itulah dalam bab ini sebut haji, amalan haji ada cara Nabi kata untuk kita atasi gawatnya hari akhirat. Macam mana gawat?
kita tak dapat nak tahu sebenar-benarnya gawat. Tapi dunia ni memang dah gawat dah. Rumah hilang, tangga ada, rumah hilang, rumah hanyut. Tidak alamat rumah dia. Kereta tenggelam, kereta hanyut, isteri tenggelam, suami hanyut, suami mati tenggelam. Itu gawat. Tapi ada sekarang tu dapat jumpa balik, sihat balik, dan macam-macam lah. Maknanya dunia ni gawatnya taklah sebagaimana yang Nabi sebut di akhirat nanti. Tapi orang Islam ada ubat dia. Bila ada ubat, ada penawar, kita rasa seronok. Dunia kita diuji, Allah bagi pahala. Di sana masuk ke syurga. Jadi gawat dah tak ada dah bila kita tunaikan semua yang Nabi perintah. Sebab Allah sebut, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Apa yang Nabi bawa ambil. Ma atakum wa ma atakumur rasulu, kena ambil. Apa yang Nabi bawa tu ambil dengan penuh kerelaan, keredaan, kejujuran, keikhlasan. Sebab dia daripada Allah. Nabi tak cakap kosong, Allah kata. Jadi apa yang Nabi bawa kena ambil, kena ikut. Jangan canggah walaupun sedikit. Perkataan ke, perbuatan ke, apalagi etika, semua ikut Nabi semua. Cuma bila kita belajar adalah benda-benda yang kita kena ikut. Ada benda yang tak ikut, adalah sana pendetailan tu. Tapi ayat tu umum, ikut, jangan bantah. Dan apa yang Nabi larang, wa man nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi cegah larang, jangan duk buat, jangan duk tebang buat, jangan try buat, jangan. Ni pegang ni selamat kita. Jadi kawat macam mana pun, di dalam kubur ke, di mahsyar ke, di mana-mana pun, di titiak ke, kalau kita benar-benar jadi orang yang bertakwa dan beriman, Nabi kata tak ada kegawatan. Inilah antara amalan-amalan yang diajar kepada kita oleh Islam, supaya jangan ada satu pun cara hidup kita yang keluar daripada landasan Islam. Kalau keluar je, kita kena U-turn, masuk balik, bertaubat, beristighfar. Sifat kita lemah. Kata tuan kita, qala musannif wa nafa'na min ulumi. Melontar batu. Lontar dengan batu lah. Lontar dengan payung, lontar dengan batu. Ini simbolik. Nak tiru, nak amal sunnah Nabi. Ikut Nabi, pahala belaka. Ikutlah Nabi mana pun. Dalam bab ni kita ikut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim nak sembelih anak tu. Lontar syaitan berjaya dan dia telah dapat hilangkan daripada was-was tu. Dia sembelih anak dan Allah penyayang. Penyayang Allah ganti dengan seekor kibas. Kibas tu kibas anak Nabi Adam dulu yang bagi zakat. Habil. Tu. Di kisah dia bertali-tali. Itulah kibas yang jadi korban menggantikan anaknya Ismail. Inilah yang kita melontar tu. Dan juga melontar, Nabi melontar, kita melontar. Jadi ikut Nabi buat atas nama sunnah, dapat pahala. Pahala tu Allah lah yang akan bayarnya, upah dia syurga. Nabi tak ada pahala. Nabi hanya Allah suruh dia beritahu, cerita bagaimana cara semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Haji, khuzu manasikakum. Melontar. Batu sewaktu tunaikan haji pula membayangkan satu tekad, suatu hasrat, azam kita ni orang Islam, para dai kita semua ni untuk memerangi syaitan. Jangan siapa-siapa yang cuba nak buat baik dengan syaitan. Syaitan musuh, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh tradisi kita daripada sejak zaman datuk kita Nabi Allah Adam alaihissalam bersama dengan Hawa dulu. Sampai kiamat, syaitan akan jadi musuh kita. Dia istiakan perang kepada kita umat Islam. Walaupun dia hamba Allah, tapi dia jahat. Dia mengaku Allah itu Tuhan dia, tapi dia memang jahat. Yang Allah kata jadikan dia sebagai musuh kita, bukan kawan. Jadi kawan
tak sama dengan musuh. Jadi pandai-pandailah kita memilih kawan dan kita kenali musuh. Jadi syaitan yang disebut dalam surah An-Nahl tu, Malikin Nas, Ilahin Nas, Tuhan manusia. Sabarlah gitu. Min syarril waswas, ayat akhir, min syarril waswas silahkanah alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, atau minal jinnati wan nas. Syaitan ni daripada kalangan jin, manusia dan syaitan. Dia ada 3 gerombolan. Dia gunakan manusia proksi dia, jin dan juga dia sendirilah. Ini geng-geng dia yang berterusan, yang kita hadapi semasa ada di atas muka bumi ini untuk menuju kepada Allah. Itu halangan-halangan. Di samping lagi lah nafsu kita kan, di samping orang kafir, sampai orang munafik dan juga orang yang beriman sendiri yang kadang-kadang memusuhi kita. Jadi musuh kita memang ada. Patutlah kita kena sentiasa Allahus Samad, bergantung kepada Allah, minta tolong dengan Allah. Kita memang banyak musuh, memang Allah jadikan begitu. Ujian di dunia ini untuk kita hadapi, berjihad, bermujahadah. Jadi caranya antara amalan yang Allah perintah ni ialah untuk kita ingat bila melontar batu semasa kita kerjakan haji, disebut sebagai suatu tekad sungguh-sungguh untuk memerangi syaitan dan kuncu-kuncunya. Syaitan kita tak nampak, kuncu-kuncu ni kita nampak. Kalangan manusia, perosak akhlak, perosak ekonomi, perosak perpaduan, perosak persatuan, perosak Islam. Banyak perosak. Apalagi dalam dunia moden sekarang ni, medsos ni, orang tak takut cakap apa pun, sebab tak ada orang tengok dia. Dia boleh hentang apa saja. Kalau tidak ada iman, maka dia jadi pengikut syaitan. Jadi kalau ada iman, medsos menjadi alat terpenting untuk kita dapat pahala. Ini macam-macam guna untuk kebaikan. YouTube kalau pandai guna, macam-macam boleh guna. Untuk penyebaran ilmu, penyebaran segala-galanya yang baik, maklumat dan sebagainya. Tapi kalau salah guna, tak ada iman, lemah iman, jadi punca ke neraka. Punca ke neraka. Lepas tu iman penting. Iman penting, akidah penting, mengaji penting, Quran penting, hadis penting, surau haji penting. Itu tugas kita bersama-sama dengan ini. Bersama-sama dengan masjid, bersama-sama dengan surau, bersama-sama dengan Quran, bersama-sama dengan sunnah Rasulullah SAW, untuk kita terus memerangi syaitan. Supaya syaitan ini dapat dihapuskan daripada diri kita. Memang tak hapus pun, kurang-kurangnya kita dapat dapat jaga diri daripada terus ditipu oleh syaitan dan kuncu-kuncunya. Dan ia membayangkan kesungguhan untuk menghindarkan tarikan nafsu istiqamah menurut Syekh Islam. Nafsu tu akan ikutlah. Cuma nafsu tu jangan dibunuh. Nafsu yang ada kat kita ni kena dididik. Nafsu kita ialah satu kehendak. Nak apa? Nak yang baik ke nak yang buruk? Jadi bila kita didik dia dengan tarbiyah Islam, dengan Quran, dengan zikir, maka insya-Allah nafsu kita akan jadi nafsu yang baik, nafsul mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu itu. Jadi jangan benci dengan nafsu. Yang penting didik nafsu tu. Nafsu ialah ada pada manusia. Malaikat tak ada nafsu. Sebab tu nafsu ni penting kepada manusia untuk pembangunan, untuk kemajuan, untuk kebaikan. Ia ada kehendak, keinginan. Jadi keinginan penting. Bila ada keinginan, dia akan menaikkan kita satu inovasi, satu motivasi lah, untuk kita terus menjadi orang-orang yang syuhada, yang mujahidin, yang berjihad tadi. Latih diri istiqamah menurut syariat, berterusan. Jangan kita undur lagi dah. Dia telah melangkah untuk tegakkan Islam, teruskan langkah kita
sampai kita menang atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melangkah terus ke depan. Semayang sehingga kita terus mendapat redha Allah. Buat sungguh-sungguh. Jangan sampai kita jadi neraka, jadi masuk neraka kerana tak semayang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Disebut celakalah, neraka lah orang yang lalai dalam semayang. Apa lalai? Disebut oleh ulama, tak semayang. Itu lalai. Semayang tak lalai. Walaupun dia semayang Allah Akbar, dia ingat tak apa, biarkanlah itu. Itu soalan lain. Soalan pertama, wajib semayang. Jangan tak semayang, sibuk kerja tak semayang, tidur banyak sangat sampai orang azan pun dia tak nak bangun, letih, tidur juga. Yang ni katakan jadi ahli neraka. Bukan ahli neraka saja. Itu disebut oleh ulama, Nabi sebut satu lembah dalam neraka Jahannam. Jadi neraka dalam neraka, satu lembah yang dalam neraka Jahannam. Kalau masuk dah gunung dalam tu, gunung cair. Tu wave. Ini untuk orang yang tak semayang, bukan orang yang lalai, tak ingat tu. Allahu Akbar, dia baca, kemudian dia lupa, dia tak ingat Allah. Bukan yang tu. Yang tu lalai nampak lain. Lalai ni mana tak semayang langsung. Subuh tak semayang, zuhur tak semayang. Ni. Jadi orang macam ni, dan ayat tu ditafsirkan sebagai orang yang lalai, tak semayang sampai habis waktu. Dan Nabi pernah mimpi ada dua orang yang diseksa, dipukul dengan batu. Nanti cerita pula kat sini. Satu kawan tu pegang batu besar, dihempak kepala kawan tu. Pecah, bertakuk balik kepala. Pecah, bertakuk balik kepala. Nabi kata, siapa tu? Tak semayang tu. Mereka beritahu. Seorang lagi, dia baca Quran, tapi dia tak ikut Quran. Baca Quran, tak ikut Quran. Macam mana tu? Yalah. Kira-kira sama. Dia baca Quran, ada ayat tentang politik, dia ikut politik Islam. Dia baca ayat Quran tentang riba, dia makan riba. Dia baca ayat tentang mengumpat, dia mengumpat. Dia baca ayat tentang mencuri, dia mencuri. Mana dia baca Quran tapi dia tak beramal. Kita takut kita lah tu. Pun sama juga. Dia hempak batu, bertakuk balik kepala dia. Berterusan selama-lamanya. Yang pertama, tak semayang. Yang kedua, baca Quran, yang tak beramal dengan Quran. Ni kita jauh lah. Tak jauh. Sebab kita baca Quran, kita semayang. Mayang okey lah, takut tak semayang. Tak semayang sampai habis waktu, sibuk ni. Bantu banjir, sibuk dengan banjir, sibuk akad barang, sampai terlupa. Kalau terlupa okey lagi, tak semayang, kita nak qada lah. Inilah ayat ini. Dia boleh buka kitab tafsir untuk kita renung sama-sama. Kita nak biarlah kita ni istiqamah dengan syariat, dengan perintah Allah. Semayang jangan abai, Quran jangan abai, buat baik bersama-sama dengan masyarakat. Dengan Allah pun ada hubungan, dengan orang pun ada hubungan. Hablum minallah wa hablum minannas. Batin pun baik, batinnya ikhlas ada, jangan ada riak, jangan ada sombong, jangan ada takabur. Air pun kena juga. Jangan tak sombong dia, tak riak, tak takabur, tapi air tak kena. Air mutlak ke air mustakmal pun tak jadi. Tapi dia memanglah bagus, tak ada sifat riak, tak ada sifat sombong, mengaji saja-saja, tapi dia tak kena juga. Jangan. Satu lagi kena, dia kena air, kena semua semayang, tapi dia tak ada sifat-sifat batin dia. Tak ikhlas pula, sombong pula. Jadi dua-dua ni kena ada. Kena ada, jangan ada megah, jangan ada sombong, jangan ada dendam, jangan ada semua, jangan ada semua tu. Dan sampai dia kenal tentang yang zahir ni, amalan-amalan fardu ain, jenis-jenis najis, jenis-jenis air, kena kenal. Jangan kata kecil ni bab air, ni bab ni kecil, jangan. Ini fardu ain. Kalau tak guna cara dia, tak sah solat, tak sah ibadat. Walaupun dia khusyuk, walaupun dia ikhlas semayang, tapi tak tahu air apa dia main wuduk tadi. Jadi ini penting. Jadi istiqamah menurut syariat. Istiqamah melazimi diri dengan
tahu syariat Allah, tahu hukum kau, tahu yang mana wajib, yang mana sunat ni. Jadi ibadat ini menyatakan satu keazaman, kesungguhan untuk meneruskan perjuangan, berjuang terus kita atas landasan kebenaran dan juga hidayah. Dia kita kena berjuang, kena bekerja, kena beramal di atas dasar alasan kebenaran. Jangan landasan yang salah, yang batil. Tu ya kita bimbang itu, sebab dia ikhlas, dia syukur, dia sabar, tapi tak tahu benda tu benar ke benda batil. Ni masalah. Benda tu betul ke salah. Jadi kena tahu juga apa dia benda betul, apa dia benda salah, apa dia benda yang hak, apa dia benda yang batil. Ni buat macam je. Buat salah ke tidak, yang penting dia ikhlas je. Benda tu dah buat benda salah, tak boleh. Jadi kena ada dua-dua. Orang-orang yang menyimpang ni lah yang bersilang, yang lari daripada landasan tu, menyimpang, lari daripada fokus yang asal kepada asas yang utama, tidak dapat menggugat perjuangan ini sehinggalah Allah membuat penentuannya. Jadi kita kena ikut landasan yang telah dibuat oleh Nabi, jangan menyimpang. Dan kita hanya beramal yang menentukan Allah. Yang penting kita buat ikut ikut asas yang diajar oleh Nabi. Itu je. Yang lain serahlah kepada Allah untuk membuat keputusan mana. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita berazam, kita usaha, kita ikhtiar, kita buat, kita baca, kita semua tu terserahlah kepada Allah. Itulah sifat orang-orang yang beriman, yang bertakwa dan istiqamah dengan perintah Allah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ibadat ini juga, ni ibadat melontar ni merupakan satu perjanjian untuk bersungguh-sungguh dalam perkataan. Kan kita Allahu Akbar, kan? Nak lempar tu. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar. Satu balik. Tu. Maknanya satu perjanjian, satu bai'ah, bersungguh-sungguh dalam perkataan, menyebut nama Allah dan segala tindak tanduk kita, dan kita besarkan Allah. Allah tu Maha Besar, lain kecil belaka. Itu bai'ah kita. Bismillah Allahu Akbar. Itu betul-betul sebutan bai'ah. Kita sebut dulu. Semayang kita terkebir tu, Allah itu bai'ah kita. Allahu Akbar, rukun qauli. Bai'ah kita, ikrar kita, sumpah kita untuk terus patuh dan jadi hamba Allah. Dengan perkataan, dengan tindakan. Semayang kita beri tegak, qiyam. Tadi dengan batu tu kita melontar dengan tangan, dengan penuh kesungguhan. Jangan pakai lempar, lontar, balik, ikut atas kepala. Jangan pakai sisi, jangan pakai ke bawah. Tu pun dia ajar cara tu. Jangan pakai macam tu. Tu lempar macam tu. Angkat sungguh-sungguh. Walaupun batu tu kecil, tapi itulah lambang kehinaan syaitan dengan batu. Macam mana umat Palestin balik Yahudi dengan batu itu. Perjuangan menentang kebatilan dengan cara yang dia ajar. Tu. Ada kekuatan situ. Menjadi satu bentuk perjanjian, kesungguhan dengan perkataan Bismillahi Allahu Akbar. Takbir, Allah yang Maha Besar. Tindakan dan jihad demi menegakkan kalimah Allah. Tapi ingat, jangan masa tu je ingat Allahnya. Bismillah Allahu Akbar. Jangan masa masjid je ingat Allah. Allah Akbar, keluar aja, hilang kita. Syaitan dah tunggu dekat pintu tu, ajak kita, pimpin kita bersama-sama. Jangan. Mana kita terus bermujahadah sungguh-sungguh sampai kita menang atau dimatikan. Jangan sampai kita ada had. Di Mekah kita sebut Allah, bismillah, naik flight dah lari dah. Di masjid Allahu Akbar, okey, keluar tangga, keluar pintu, dah habis dah. Jangan. Ingat, syaitan dia tak pernah puas hati dengan kita. Dia tunggu kita, dia akan ambil peluang untuk kita jadi geng dia. Itu syaitan.
Kita tak nampak dia, tapi Nabi beritahu tadi lah. Sentiasa berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bacalah apa saja ayat-ayat yang diajar untuk kita sentiasa bersama-sama dengan malaikat-malaikat Allah, bersama dengan syariat Allah, sentiasa jauh daripada gangguan syaitan yang memang dia nak kita jadi kawan dia, dan kita bermusuh dengan Tuhan, bermusuh dengan Islam, bermusuh dengan Quran. Dia tak suruh tukar nama, tak suruh kita tukar apa cara hidup cara lain. Kadang tu dia nak ajak kita. Dia akan cuba sedaya upaya untuk lupa kepada kita dalam kerja-kerja kita dunia untuk beramal. Ikhlasnya dia cuba hilangkan. Kalau kita sembahyang, suruh hilangkan ikhlas. Tadi tu. Maknanya demi menegakkan kalimah Allah yang mulia dan tinggi, serta menumpaskan fahaman kekufuran liberal, sekular, plural, macam-macam tu. Fahaman yang kufur, fahaman yang tidak mengesakan Allah, tak yakin dengan Allah, liberal, yang sedang berada di sekitar kita. Dulu kenapa dia okey, sekarang dah jadi liberal. Orang kata jangan cuci kuih, itu tak apa. Tak apa. Sebab dia kata dia mudarat apa? Darurat. Darurat ni buat makan. Apa kaitan cuci bersih dengan darurat? Tak ada orang mati kerana tak cuci. Kalau tak cuci kuih, mati ada. Dia ada tu. Jenis dia pernah berjangkit. Kita bimbang. Tolong orang Hindu tak salah, tolong Hindu, tolong rumah ada, tapi jangan duk tolong kuih. Kuih tu lakum dinukum. Dia sakit boleh tolong, dia mati pun kita boleh tanam. Sebab tu bukan agama, itu kemanusiaan. Dalam agama lakum dinukum waliyadin. Dia kahwin kita boleh pergi. Tu. Dia jual kita boleh pergi kedai dia. Dia jatuh parit kita boleh tolong angkat tangan dia, dia lapar bagi kita makan, boleh suap dia. Tapi kuih dia, yang ada pergi basuh kuih dia, cuci kuih dia, yang ada buat benda-benda macam tu. Ni ada jenis hari ni. Macam-macam alasan, logik angka. Ramai ni dalam mesah tu tengoklah. Memang logik angka betul, betul lah. Dia tolong kita, kita tolong dia. Dia tak apa tolong masjid kita, tak apa. Jangan tolong kuih dia. Yang tu tak boleh. Lain boleh. Itulah Islam. Dia ada ketegasan, ada istiqamah, ada dia punya kesungguhan. Jangan kita mudah terkeliru. Sebab ni pernah berlaku zaman Nabi. Dia kata, engkau sembah Tuhan aku hari ni, esok aku sembah Tuhan kau pula. Mana gila-gila, sebulan Tuhan kau, sebulan Tuhan aku. Dia macam apa? Macam ahli wabal yang penyamun. Satu untuk engkau, satu aku. Tak boleh. Dalam bab persembahan, dalam bab ibadat, lakum dinukum waliyadin. Inilah liberal. Dia boleh menghilangkan rasa izzah agama kita, rasa sama agama kita dengan agama. Jangan. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam yang lebih tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam. Semuanya lain rendah belaka. Islam yang tertinggi. Yang kita kata sama level, tak ada. Jangan. Yang lain rekaan semua. Kristian ke, Yahudi ke, semua agama rekaan. Asalnya betul, tapi akhirnya jadi rekaan. Jangan sampai Islam juga jadi rekaan. Dia pakai akal sendiri, kita duk ikut ya juga habis kita. Inilah dunia akhir. Zaman ini macam-macam, syaitan guna macam-macam fikrah. Hari ni apa? Serangan fikrah hari ni. Tu. Peperangan cara pemikiran, bukan cara senjata. Senjata orang Islam tak akan kalah. Cara pemikiran lah yang menyebabkan Islamnya, orang Islam akan tergoda. Pemikiran yang diperindahkan atas nama kesatuan, atas nama kemajuan, atas nama ukhuwah. Ukhuwah pun sama. Ukhuwah jangan kerana ukhuwah yang tak betul. Yang betul ada kaedah dia. Betul lah sebut sini.
Dia akan cuba untuk menumpaskan fahaman yang ada kat kita ni untuk jadi fahaman yang kufur dan hina. Ni, pemikiran manusia ni kalau dah masuk bukan senang dia nak keluar balik. Dah jadi apa? Jadi membumi apa? Jadi berdaging. Dah jadi apa? Sebati. Fahaman-fahaman bukan senang nak dihilangkan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam ayat 60 hingga 62 surah yang biasa kita baca, surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asyaitana innahu lakum aduwwun mubin wa na'buduni hadha siratun mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bukankah aku, ya Allah kata, bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, hei Bani Adam, hei anak-anak Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Kita Yasin ni Melayu memang makna Yasin. Dia tak malah jemaat. Semua jadi wajib. Tak baca Yasin, EJK kena marah. Pengusi kena marah. Lupa ke? Malah Yasin kan? Tapi ayat ni, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tapi perangai macam mana? Bersama-sama sekular juga, bersama-sama kebangsaan juga, bersama-sama tahu juga ni. Yasin hafal. Ni yang kita mandi, baca Quran untuk kita ni. Bukankah aku telah perintah kamu, hei anak-anak Adam. Kita semua ni supaya kamu tidak sembah syaitan. Sembah apa? Ikut lah. Bab semayang ikut Islam, bab politik ikut syaitan. Bab puasa ikut Islam, bab ekonomi ikut syaitan. Ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi riba, ekonomi hutang bayar lebih tu. Ekonomi judi, ekonomi riba, macam-macam. Dia dah baca dah. Syaitan tu syaitan ikut syaitan lah tu. Menipu, janji tak ditunaikan. Mana kita sebut ni kita. Aku baca Yasin, aku baca kata, tapi kenapa aku masih lagi ikut budaya syaitan, ekonomi dia, politik dia, hiburan dia, makan minum cara dia. Marilah kita kembali. Bila kita baca satu ayat pun, kembalilah kepada hakikat kebenaran ayat tersebut. Sesungguhnya syaitan tu, ni Tuhan nak beritahu, syaitan tu musuh yang nyata, aduwwun mubin, musuh yang terang. Kita semua tahu Adam, datuk kita turun, Allah hantar ke bumi kerana ditipu oleh syaitan. Tu secara yang ada lupa. Jadi musuh tetap musuh. Yang kata tak apalah, maafkan dia. Maaf apa? Syaitan tak ada maaf bagimu. Sebab dia musuh Allah. Siapa musuh Allah, jadi musuh kita. Tu. Siapa yang jadi kawan Allah, dia kawan kita. Jadi ikut Allah, tu kawan kita. Sembah Allah, kawan kita. Sembah syaitan, syaitan itu musuh. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembah aku, Allah kata. Tu. Wa ani'buduni, sembahlah aku. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus, inilah Islam. Tiap kali semayang tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah aku jalan Islam yang benar, Islam yang betul. Islam yang sebenarnya diajarkan, yang sebenarnya, yang lurus, jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar antara kamu. Tuhan beritahu, walaqad adalla minkum jibilan katsira. Syaitan banyak menyesatkan sebagian besar daripada kamu. Ramai. Mana bukan separuh, lebih separuh lah. Terbimbang, tapi kita masuk golongan tu.
Syaitan akan sentiasa berusaha. Sebab syaitan ni dia tak pernah tidur, tak pernah letih dia tak letih. Yang letih kita, yang tidur kita, yang lapar kita. Dia tak ada benda tu. Tuhan bagi dia segala-galanya. Dia tak mati-mati. Jin mati macam kita, dia bertambah saja. Jadi kita ingatlah, betul kita kena peganglah tali Allah. Kuatkanlah ukhuwah antara kita. Banyakkah mulut kita menyebut kalimah-kalimah yang menakutkan syaitan. Tindak tanduk kita apa sajalah. Sebenarnya syaitan telah menyisakan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Apalam takunu ta'qilun. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Betul, fikir dan zikir. Berfikir yang baik lebih baik daripada beramal tanpa ilmu, beramal tanpa berfikir. Fikir semayang bila kena semayang, yang sunat bila, nak buat apa selepas ni, apa aku kena buat. Fikir, rancang untuk kita sentiasa berada di landasan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi orang yang nabi-nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 golongan yang jadi ikutan kita, mereka ini berada di jalan yang lurus. Ni model-model yang Allah tunjukkan. Siapa dia? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. 4 kategori manusia yang kita wajib ikut. Wajib, bukan sunat, wajib ikut Islam mereka, ikut perjuangan mereka, ikut keluarga mereka, ikut ekonomi mereka, ikut hiburan macam mana, ikut cara mereka berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, berekonomi, makan minum, semuanya ikut mereka. Ada 4 tu, ikutlah. Itulah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa kita bincang sini benar-benar dapat kita ikuti sama-sama. Kalau tak sanggup, biarlah ada yang kita dapat buat. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.